الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح أبواب علمي ومعرفتي وحكمي. اللهم اجعل قلوبا يفقهون بها وأذان يسمعون بها وأعين يبصرون بها. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan limpah dan kurnia-Nya dan inayah-Nya. Nikmat dibentikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sembahyang, nikmat berzikir. Semua itu nikmat-nikmat yang besar. Mengingati Allah adalah nikmat paling besar. Kerana orang yang tidak ingat Allah, bukan dia tak mau ingat Allah, tapi Allah yang tak mau ingat dia. Faham ya? Orang yang tak mau berzikir, bukan dia yang tak mau berzikir, tapi Allah tak mau bagi dia ingat dia. Tak dengar? Ni paling kuat ni bang. Okey. Kena kuat sikit. Niat berzikir, orang nikmat berzikir ini adalah nikmat yang paling nikmat. Kerana apa? Orang yang tidak berzikir kepada Allah, bukan dia yang tak mau berzikir kepada Allah, tapi Allah tak bagi dia ingat Allah. Boleh faham? Allah tak mau bagi dia ingat Allah. Senang cerita. Kerana kalau orang yang ingat Allah, orang yang Allah ingat dia, Allah akan dorong dia untuk melakukan kebajikan. Allah akan tarik dia untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan. Pasal apa? Allah sebut, "May yuridillahi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik baginya, maka dia fahamkannya agama. Dipahamkannya agama dengan dia sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa mengingat Allah dan sentiasa mempelajari, ingin mempelajari hukum hakam Allah, dan sentiasa berada dalam syariat Allah, sentiasa takut melakukan maksiat kepada Allah. Kalau masih dalam hati kita biasa je
buat maksiat, tak rasa benda itu biasa, rasa benda itu biasa, maka kita tak rasa Allah itu, kita tak merasakan itu satu beban, maka ingatlah itu bahawa tanda-tanda Allah dah lupakan kita. Itu tanda-tanda Allah lupakan kita. Kita ni tuan-tuan milik siapa? Milik Allah. Hati ni milik siapa? Milik Allah. Badan ni milik siapa? Nyawa ni milik siapa? Milik Allah. Masa yang kita ada pun juga milik Allah. Sebab itulah orang tasawuf mengatakan, orang yang ahli tasawuf mengatakan nikmat yang paling besar di dunia ini apabila kita tidak lupa Allah. Apabila hati kita tidak dimahjubkan, maksudnya dibenteng, ditutup untuk melihat, mengingat Allah. Itu pak nikmat paling besar. Sebab tu saya cakap zikir nikmat besar. Azab yang paling besar kepada manusia adalah apabila manusia dilupakan Allah, melupakan Allah, tak nampak Allah, tak merasakan Allah itu wujud. Tak merasakan Allah itu wujud, itulah azab paling besar. Sebelum kamu masuk ke neraka, sebelum kamu diazab dalam kubur. Kalau dekat dunia kamu tak merasakan Allah, kalau dekat dunia kamu tak takut Allah, maka kamu tak akan berjumpa Allah di akhirat besok. Kamu tak akan berjumpa dengan Allah di akhirat besok. Kalau dekat dunia kamu merasakan dosa itu biasa, hati tak pernah rasa takut dan gentar untuk apabila berzikir Allah, kita sebut Allah, kita tak rasa gentar pun, biasa je. Tak ada apa ustaz, biasa je. Nampak Pak Imam tak takut. Pasal apa? Bukan takut ke Pak Imam tu ada jin. Tak apalah, Pak Imam minum sekali, mari isap rokok sekali. Siap ajak Pak Imam isap rokok sekali. Tak malu. Bila kamu tak malu, maka kamu tak malu dengan Allah. Pasal kita apa? Kita nampak Pak Imam, kita nampak masjid. Bila nampak masjid, kita malu sikit. Aku tak tahu masjid, Pak Imam sebab tak tanya aku tentang masjid tak. Itu bahaya. Nikmat paling besar kita ingat Allah. Orang kata apa? Itu. Orang kata apa? Gitulah. Maka kita apabila terlupa Allah sedetik saja kita lupa Allah, bahaya tuan-tuan. Sedetik saja kita lupa Allah, bahaya sangat-sangat. Pasal apa? Dengan sedetik itu syaitan akan mengambil kesempatan. Macam mana tu ustaz? Saya bukan sedetik, berjam-jam lupa Allah, dan tengok TV tak ingat Allah lah, kan? Berjam-jam lupa Allah. Dan kerana sedetik itu menyebabkan syaitan sempat mengambil kesempatan untuk menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, bila kita tengok hujan, musibah yang terkena pada kita di Malaysia, apa kita nampak? Apa kita nampak? Tuan-tuan, mana nak sangka tengah-tengah KL hujan naik sampai air. Kita sangka budak hujan tu pun hujan. Saya balik daripada Kedah semalam, hari Jumaat petang saya balik Kedah, sampai sini malam Jumaat, pagi Jumaat tak pagi Sabtu tak berhenti hujan. Saya nak keluar dari Puncak Aram nak ke Bangi, air dah naik. Start hujan hari Jumaat di Kedah. Kalau kita tak nampak Allah, kita musibah dah ni, kan? Allah turunkan apa? Dia tentera dia.
hujan renyai tuan, bukan lebat-lebat pun. Dari Kedah tu renyai. Adalah ketika lebat sikit. Sampai KL saya duduk dekat rumah Puncak Alam, rumah kakak mak saya kat Puncak Alam, lebatlah sikit sampai dekat subuh. Lepas subuh sikit berhenti. Balik pergi Bangi, jalan Bangi, hari tu dah naik air. Baru satu hari belum Allah turunkan hujan 30 hari. Belum Allah turunkan hujan 30 hari. Kita dah kalang kabut satu dunia. Satu Malaysia kalang kabut. Tak nampak Allah lagi, tak tahu Allah saya. Kan? Allah kalau dia nak buat senang. Senang je. Dia bagi kita masa tahun 1971. Imam dah lahir. Lahir dah 71, mesti dah lahir 71. Apa Padang Sultan Sulaiman, apa bangunan Sultan Sulaiman Merdeka, datang Merdeka. Hujan seminggu seminggu renyai. Itu boleh tenggelam. Tak tahulah kalau dia turunkan kita hujan sebulan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan kepada kita, jangan lupa Allah. Apa yang datang pada hari ini kita dapat bahawa peringatan kepada kita, jangan lupa Allah. Dan kerana bila datang benda macam ni, mana nak sangka kondominium tenggelam air, kan? Ada orang tersekat mati. Tengah highway bawa kereta, tak lepas duduk tengah-tengah highway. Kawan saya jadi imam di Masjid Jelutung. Tengah highway tak boleh, nak lari mana? Terpaksa merentas duduk kat masjid. Kereta duduk tengah-tengah highway. Itu panggil Allah punya kerja. So kita kena ingat Allah, sentiasa ingat Allah. Bila kita sentiasa ingat Allah, maka kita dah kurang buat dosa. Tapi kalau kita sentiasa lupa Allah, banyak dosa kita buat. Okey. Tuan-tuan, kita teruskan pengajian kita. Ciri yang ada pada gerakan Islam itu: menjauhi perselisihan dalam masalah fiqh. Menjauhi perselisihan dalam masalah fiqh. Okey. Gerakan Islam mengelakkan perselisihan dalam masalah fiqh kerana gerakan ini beranggapan dan berkeyakinan bahawa perselisihan pendapat dalam masalah cabang fiqh adalah perkara yang tidak dapat dielakkan. Betul lah tuan-tuan. Okey, senang. Semayang subuh berkunut. Hukum dia apa? Mazhab Imam Syafi'i sunat muakkad. Imam Syafi'i saja kata sunat muakkad. Mazhab lain tak sunat pun. Tuan-tuan kalau pergi Mesir, nak tahu masjid tu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tak Syafi'i, dia baca kunut. Masjid Azhar subuh dia baca kunut. Masjid Husain subuh dia baca kunut. Kalau pergi Mesir lah, nak tahu masjid tu bukan mazhab Syafi'i, dia tak baca kunut lah. Dia tak baca kunut lah. Bergaduh tak? Tak bergaduh pun. Kita je kat Malaysia ni tengah bergaduh bab tu. Kunut tak kunut, kan? Tahiyat bagi salam sapu muka, tak? Bergaduh tak? Tak bergaduh pun. Kita je kat Malaysia, tapi ada lah. Kerana benda-benda yang kecil-kecil ni diperbesar-besarkan. Saya ingat kawan saya di Afghanistan. Afghanistan menang menang lawan Amerika. Masa zaman dia Taliban ataupun sebelum Taliban, Mujahidin berjaya menguasai Afghanistan. Masa tu zaman Mujahidin berjaya menakluk Afghanistan kembali. Apakah Amerika buat? Amerika dia pergi hantar orang untuk pecah belahkan orang Islam sesama Islam dengan menceritakan permasalahan fiqh, kunut tak kunut, ambil wuduk macam mana, batal, pegang perempuan batal tak batal, sentuh perempuan batal tak batal. Itu pening kepala, semua pening kepala. Kalau saya ustaz nak ikut mazhab lain, boleh ke
Yang penting kamu ada ilmu, jangan kamu taklid. Boleh faham tak? Jangan taklid. Ustaz tu pegang perempuan tak batal. Ustaz tu pegang perempuan tak batal pasal dia faham istimbat hukum, buat keluar hukum. Ayat aula mastumun nisa tu macam mana dia faham. Sama kamu, saya ikut ustaz tu ustaz, itu panggil taklid, ikut bodoh, membabi buta. Tu tak boleh. Tapi kita tak selisih, ustaz nak pegang macam tu, peganglah. Sehingga kan dalam bab besar-besar pun banyak macam-macam jenis. Macam hari ni zakat, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, kita tak boleh payah pakai duit, tak sah zakat kita. Kalau mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan bayar dekat Pak Imam ni, Pak Imam jadi ambil zakat, bayar zakat pakai duit, tak sah. Tak sah zakat kita. Habis bayar pakai duit mazhab mana tuan-tuan? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Kita tak mau fikir pasal masalah fiqh. Kenapa? Sentiasa ada ikhtilaf, sentiasa ada perbezaan pendapat. Semenjak bila tuan-tuan? Semenjak bila? Perbezaan pendapat ni semenjak bila? Kan zaman Imam Syafi'i. Oh ustaz, Imam Syafi'i, Imam Hanafi ni dia bukan maksum ustaz. Diorang ni dah menyebabkan perbezaan pendapat ustaz, menyusahkan ustaz. Kita tak payah ambil Imam Syafi'i, tak payah ambil imam-imam tu, kerana diorang bukan sahabat dan diorang bukan maksum. Saya nak tanya, Imam Syafi'i dengan mazhab-mazhab lain yang ada tu, ke penyebab perbezaan pendapat? Siapa yang mula beza pendapat ni tuan-tuan? Tuan-tuan baca Quran kan? Baca Quran yang saya baca tadi, mazhab qiraat daripada Asim an Hafsin Tariq Syatibi, iaitu qiraat saya baca. Kalau tuan-tuan pergi Morocco, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dan Fatihah tak banyak beza. Ihdinas siratal mustaqim. Dia baca tu salah ke? Kita baca mazhab kita An Asim An Hafs, Tariq Syatibi, Wadduha. Pergi dekat dia orang baca Wadduha. Dia baca salah ke? Dia salah ke kita baca salah? Dia salah ke kita salah? Mana yang betul? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Yang tu baca wadduha, yang dia baca wadduha. Tapi kena belajar macam mana bacaan yang betul dengan dia. Kan? Kita wadduha, kita ikut wadduha wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tu dah salah tu baca. Dia baca tadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Tu dia dah salah pasal baca tak ikut qiraat Warsh. Yang ketiga ikut. Kalau tak ada ilmu, kamu baca macam tu berdosa. Tapi kalau kamu ada ilmu, nak baca macam tu baca. Tapi yang penting ada ilmu. Kenapa dia kena macam mana baca ilmu ni? Dia bacaan tu bacaan pun beza. Siapa yang beza bacaan ni tuan-tuan? Khilaf bacaan Quran. Siapa? Bukan ulama qiraat. Dia dalam ilmu Islam ni ada ilmu qiraat. Itu tadi baca imalah. Dia ada baca wadduha. Ada baca wadduha wal laili idza saja. Ada. Tuan-tuan baru dengar yang tu je. Semua
Semua ni bacaan Al-Quran ni tadi semua yang dibaca depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Nak macam mana? Maknanya perbezaan pendapat bermula pada zaman Rasulullah lagi. Aula mastumun nisa tu ada sahabat yang kata batal semak wuduk, ada sahabat kata tak batal wuduk. Aula mastumun nisa, baca bismillahirrahmanirrahim. Dalam Fatihah kita pergi Mekah, Pak Imam Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita biasa dengar kan Pak Imam baca macam tu. Imam Sudais, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ketiga surah yang baca pula bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dua-dua imam Masjidil Haram, dua-dua imam besar Masjidil Haram. Tak boleh jadi imam Masjidil Haram ni kalau tak ada PhD, tuan-tuan. Kalau setakat saya yang ada BA tak, macam cukup-cukup makan cangkul je kan, tak boleh jadi imam Masjidil Haram. Dua-dua ada PhD, dua-dua ada buat kitab, dua-dua pakar. Tapi seorang ni baca bismillah, seorang ni tak baca bismillah. Kenapa beza pendapat? Kerana ada sahabat yang baca bismillahirrahmanirrahim jahar, ada sahabat yang baca bismillahirrahmanirrahim keadaan sir. Tak ada yang tidak baca bismillah. Tak baca bismillah tu pendapat dhaif. Macam apa, Perlis lah. Tuan-tuan kalau pergi Perlis, tuan-tuan dengar imam dia tak baca bismillah. So saya ni sekali tu pergi semayang kat Perlis, nak pergi Langkawi subuh. Kita okey lagi kalau kau tak kunut, tapi bismillah kau tak baca, aku pening kepala dah kan. Kerana guru saya tegur, dalam Al-Quran ada bismillah. Tuan-tuan buka Al-Quran, Fatihah ada tulis bismillah. Betul? Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, Fatihah ada bismillah, tak apa lagi. Bismillah tu ayat nombor 1. Bismillah tu ayat nombor 1 dalam Fatihah. Siapa yang tak baca Fatihah maka tidak sah sembahyangnya. Tidak sah sembahyangnya. Bismillah dari Fatihah. Maka kalau tak baca bismillah maka tak sah. Allahu Akbar, Imam Sudais, Allahu Akbar, bismillah. Kita dengar dia baca bismillah kan. Dia tetap baca bismillah tapi tidak jahar. Kerana Quran yang kita baca panggil sekarang Quran apa? Resam Osmani. Resam Osmani, pasal apa nama Resam Osmani? Kerana Sayyidina Osman yang tulis Quran tu, yang kita baca hari tuan-tuan kat tangan tuan-tuan, Resam Osmani. Resam dulu kita baca resam imla'i, betul tak? Apa beza resam imla'i dengan resam Osmani? Imla'i dulu kita baca, orang, saya ingat saya belajar Al-Quran imla'i. Tiba-tiba guru saya kata tukar, baca surah, baca Osmani. Kita jadi terbelit-belit baca kan, tak faham kan. Saya ingat saya belajar dulu imla'i. Mula-mula saya belajar. Dulu Quran dulu kalau ada tanwin bertemu dengan alif lam, dia akan ada nun bawah. Sekarang tak ada dah kan. Lepas tu dia punya imla'i. Apa beza? Osmani inilah yang ditulis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran yang kita baca ni lah Quran yang sanadnya, penulisannya depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah ditulis oleh sahabat di depan Rasulullah. Apa beza imla'i? Imla'i sahabat yang menghafal kemudian dia tulis sendiri. Imla'i ni sahabat yang menghafal kemudian dia tulis sendiri. Itu biasa imla'i. Dua-dua betul tak?
Dua-dua betul, tapi yang ni lebih sahih. Kerana so kalau imla'i tak ada, setengah Quran dia tak ada bismillah, dia tak tulis nombor satu. Kalaulah yang tu ditulis nombor satu, maknanya Rasulullah kata apa? Bismillah itu daripada Fatihah. So bila ada orang tak baca bismillah dalam sembahyang di awal Fatihah dia, maka tidak sah. Beza tak baca Fatihah dengan baca sir. Baca sir dia tak jahar, dia tak beri kuat. Sir ni perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tak baca. Beza pula dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah tak baca. Okey. Boleh faham? Semua tu pendapat siapa? Semua para sahabat, para mazhab empat, ulama mazhab empat ni tadi belajar dengan sahabat. Abu Hanifah mungkin ambil daripada Ibnu Mas'ud. Imam Syafi'i mungkin ambil daripada Abdullah bin Abbas. Kan? Imam Malik mungkin diambil daripada Muaz bin Jabal. Semua sahabat duduk depan Rasulullah. Macam tadi qiraat tadi lah. Kan? Ada yang ambil dari Abu Darda, ada yang ambil dari Aisyah. Semuanya baca depan Rasulullah. Semuanya dah baca di depan Rasulullah. Macam bismillah lah. Ketika sahabat dengan Allah, Rasulullah tak baca bismillah sir, tapi bismillah baca sir. Maka sahabat mengatakan, maka mazhab itu keluar, baca bismillah adalah sir. Perlahan. Sir tu perlahan. Imam Syafi'i dapat daripada sahabat, aku mendengar Rasulullah baca bismillah ketika nak baca Fatihah. Maka mazhab Imam Syafi'i mengambil pendapat itu. So, beza tak? Mereka bergaduh tak? Tak bergaduh langsung, tuan-tuan. Kita kat Malaysia ni bergaduh. Apakah yang kita dapat dengan dari bergaduh? Tapi bergaduh benda yang kecil, yang furuknya tidak membatalkan akidah. Tidak membatalkan akidah. Tapi dengan Wahabi kita kena bergaduh. Minta maaf saya sebut, dengan Wahabi kita kena bergaduh. Kerana Wahabi ni pendapat dia pendapat yang paling jauh dengan mazhab empat. Misal contoh, bismillah tadi lah. Kan? Bismillah tadi, tak baca bismillah hukumnya tak sah. Golongan Wahabi ni, atau yang berpendapat dengan Wahabi, dia tak mengaku dia Wahabi. Pasal apa? Saya bukan Wahabi, dia salaf. Dia kata dia salaf. Dia mengaku dia salaf. Saya dah beritahu salaf ni adalah golongan yang 300 tahun awal selepas Rasulullah. Siapa dia? Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sahabat, tabi'in dan tabi'in ini salaf. Bila orang dia mengaku dia salaf, dia makna dia berpendapat dengan tiga orang, golongan terawal ni 300. Sedangkan pendapat dia mengaku dia salaf, tapi sedangkan dia berbeza pendapat dengan salaf, maka dia bukan salaf. Dia salah. Faham tak? Faham maksud tak? Faham maksud? Maksudnya salaf berbeza pendapat. Imam Syafi'i salaf, Imam Hanafi salaf, Imam Ahmad bin Hanbal salaf, Imam Malik salaf. Ni geng salaf Salaf ni yang lahir zaman sahabat, kemudian orang yang berjumpa dengan sahabat, orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa sahabat. Imam Syafi'i duduk di tahap yang ketiga ni. Imam Hanafi mungkin tabi'in pasal dia sempat jumpa sahabat. Tapi Imam Syafi'i tak sempat jumpa sahabat, tapi dia sempat jumpa orang yang pernah jumpa sahabat. Sahabat ni siapa? Sahabat ni orang yang pernah jumpa Rasulullah ketika Rasulullah hidup, dan dia beriman. Ketika dia berjumpa tu dia beriman. Kerana ada tabi'in tapi dia bukan sahabat, tapi dia sempat jumpa Rasulullah ketika Rasulullah hidup, dia kafir.
Macam siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani bukan sahabat, walaupun hidup bersama zaman Rasulullah, tapi tak sempat jumpa Rasulullah. Uwais Al-Qarani ni Rasulullah gelar dia terkenal di langit, di dunia tidak dikenali. Ni para malaikat kenal dia. Uwais Al-Qarani hebatlah cerita Uwais Al-Qarani. Ini sahabat ni tadi. Sahabat ni yang jumpa dengan Rasulullah dan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman. So, waktu berapa? Lama lagi? 10 minit lagi. Okey. So, apa beza Wahabi dengan Salaf? Wahabi bertentangan dengan Salaf. Wahabi ni dia tidak berpendapat dengan Salaf dan tidak berpendapat dengan Khalaf. Siapa Khalaf? Selepas 300 tahun ni. Antaranya siapa? Antaranya Imam Nawawi. Itu Khalaf lah tu. Antaranya Imam Sayuti. Siapa kenal sama Sayuti? Kenal. Antaranya imam yang besar-besar, contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam-imam yang besar-besar yang tak sempat pada zaman 300. Imam Ghazali, itu bukan Salaf. Imam Ghazali itu Khalaf, ulama yang datang selepas 300 tahun. Itu Imam Ghazali. Okey. So dia kata dia Salaf, tapi dia tidak menerima pendapat Salaf. Maka dia bukan Salaf, dia salah. Sebab tu Wahabi ni kita tak boleh biar, kerana apa yang dia bawa bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Ada seorang ustaz namanya Halim Hasan, Abdul Halim Hasan. Ni kuat sangat Wahabi. Dia kata Allah duduk atas arash. Duduk atas arash. Arash di mana? Di atas. Saya berpendapat dengan Salaf. Ini beza. Salaf apa beza dengan Khalaf, dengan mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah? Kita ni mazhab tauhid kita adalah mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Apa dia mazhab Maturidiyah? Kita duk menghafal sifat 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatun. Itu Maturidiyah Syafi'i. Maturidiyah apa? Asy'ariyah. So dia Salaf, dia tidak berakidah dengan akidah kita. Maknanya dia tak ada hafal-hafal sifat 20 ni. Dia tak hafal. Kita ni yang hafal sifat 20. Itu Khalaf, tapi kita mengikut mazhab Salaf juga. Wahabi dia kata Ar-Rahman ala arsy istawa. Ar-Rahman, Tuhan duduk ke atas aras. Duduk di mana? Di atas. Kan? Duduk di atas tu tadi tidak layak bagi Allah. Kerana Salaf bila sampai tentang ayat Ar-Rahman alal arsy istawa, dia tak tafsir. Imam Malik kata kita tahu arash apa kita tahu semayam tu macam mana, tapi cara Allah bersemayam tak sama dengan kita, dan kita tak tahu. Kita tahu arash tu tinggi, tapi tak tahu macam mana. Kita tak boleh tafsir. Ini mazhab Salaf. Bila Wahabi kata dia Allah duduk di atas, Salaf tak mengaku pun Allah duduk di atas. Tak pernah kata pun Allah duduk di atas. Dia tak tafsirkan ayat tu. Ini panggil Salaf. Mari kat kita kata apa? Yang dimaksudkan Allah duduk di arash, Allah nak bagi tahu dia tu maha tinggi. Dia tu maha tinggi. Dia tak boleh bertempat dan tak boleh ada tempat, dan tak boleh ada masa. Allah tak boleh bersama-sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un alim. Kita kena faham ustaz hari ni. Ustaz, apa ustaz Wahabi dengan tak Wahabi? Kenapa bergaduh sangat? Kerana Wahabi ni tadi dah lari akidah dia. Bila dia mengatakan Allah bertempat, maka samalah Allah tu dengan makhluk. Bertempat memerlukan, sedangkan Allah ghani. Allah ghani, tidak memerlukan pada sesuatu. Makhluk saja yang memerlukan kepada sesuatu. Ini yang menyebabkan Ustaz Halim Hasan tu cakap apa? Kita sesat pula. Itu bunyi. Kita cerita di sini perbezaan pendapat dalam fiqh, atau dalam fiqh kita tak perlu besar-besarkan.
Tak perlu besar-besarkan. Cukup yang kita hari ini beramal dengan mazhab Syafi'i, yang kita amal daripada guru-guru kita. Mereka itu benar dan orang lain juga benar. Kenapa kita tak mau berbeza pendapat, besar-besarkan? Kita tak mau bergaduh macam berlakunya di Afghanistan. Macam mana Afghanistan boleh dikuasai oleh Amerika balik? Pasal Amerika dia hantar dia punya perisik membesar-besarkan perbezaan pendapat ini tadi, sedangkan benda dah selesai. So kita, orang yang duduk dalam gerakan Islam, dia memikirkan masa depan Islam, macam mana nak memperbaiki anak-anak, memperbaiki masyarakat. Itu pemikiran dia. Dia tak fikir benda-benda yang kecil, pasal benda itu menyebabkan kita ta'attal, lambat untuk menaikkan agama Islam. Okey. Imam Hasan Al-Banna telah merumuskan perkara ini dalam mengatakan, kita bukan pertubuhan politik, selagi pun soal-soal siasah yang berdasarkan kaedah-kaedah Islam adalah merupakan intipati fikrah yang kita perjuangkan. Kita bukan pertubuhan kebajikan, sekalipun amal kebajikan, kerja-kerja Islam merupakan tujuan kita adalah paling besar. Kerja Islam merupakan tujuan kita adalah paling besar. Kita bukan pasukan riyadhah, kegiatan bukan pasukan riyadhah, dan sekalipun kegiatan riyadhah itu baik untuk jasad dan roh, dan wasilah yang paling penting. Kita tidak tergolong dalam pertubuhan-pertubuhan ini sekarang, kerana semua pertubuhan ini muncul sebagai hasil daripada matlamat yang diadakan, terbatas dan terbatas dan untuk masa yang terbatas. Boleh jadi pertubuhan ini. Okey. Tapi perjuangan kita ialah perjuangan fikrah dan akidah. Fikrah dan akidah. Fikrah ni apa? Ideologi. Akidah ini keimanan kita. Aqdun. Kita ingin membawa manusia supaya tidak lari daripada ideologi Islam, dan berpegang dengan keimanan yang yakin kepada Islam. Itu saya cakap tadi. Saya cakap punca kita lupakan Allah, menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan kita akhirnya berdosa. Syaitan mengambil kesempatan. Maka kita akan terikut dengan fikrah yang bertentangan dengan Islam. Ideologi yang bertentangan dengan Islam. Ideologi apa tadi? Ideologi yang paling kita faham hari ini adalah pluralisme, sama rata agama. Ideologi yang paling kita faham adalah ideologi sosialisme, yang juga asalnya daripada asal pluralisme ni adalah pada sosialisme, yang dia asaskan oleh Lenin, yang diasaskan oleh Karl Marx, ibu Karl Marx. Karl Marx inilah yang mengasaskan ideologi sosialis dan ideologi komunisme. Ideologi sosialis, komunisme apa? Menafikan Tuhan. Maka Islam nakkan manusia. Kita masuk waktu berapa? 28 21. Okey. Islam nakkan manusia supaya bersih daripada menyekutukan Allah dari segi fikrah, dari segi akidah. Akidah kita faham dah akidah tadi. Akidah kita, keimanan kita, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan kita menggerakkan gerakan Islam adalah untuk mengembalikan manusia untuk mengingat Allah. Itu sahaja. Allah dari setiap waktu dan setiap masa. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti takat tu. Matlamat adalah mengembalikan kita untuk mengingat Allah. Tu je. Pasal apa hari ini Islam tak naik? Pasal apa hari ini Islam duduk di bawah? Kerana orang Islam dia lupa Allah. Bila lupa Allah, maka Allah lupa kita. Bila Allah lupa kita, dunia ni bukan milik kita, milik Allah. Kau minta lah kat siapa kau nak minta, aku tak akan bagi. Pasal kau lupa aku.
Kau minta lah kat siapa kau nak minta. Kat Amerika ke kau nak minta, dekat Soviet ke kau nak minta, kat China ke kau nak minta. Dah takut ustaz hari ni China dah menguasai dunia. Minta lah kat China. Aku tak akan bagi kerana China tu milik aku. Boleh faham Amerika tu milik aku. Engkau pun tak ada, aku yang ada. Engkau tak ada, aku yang ada. Macam mana tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap benda datang daripada Allah dan setiap benda kembali kepada Allah. Mana kita di mana? Kita kat mana tuan-tuan? Bila orang meninggal, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap benda datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita kat mana sebenarnya? Kita kat mana sebenarnya? Kalau kita pun datang daripada Allah, so kembali kepada Allah, kita kat mana? Itu cerita dia. Ceritanya supaya kita sentiasa ingat Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa takat tu sahaja untuk malam ini. Ada tahlil lepas isyak insya-Allah. Pak Imam bawa ke saya bawa? Allahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Seribu. Abang bawa pen, saya cari van satu van saya tak jumpa. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman istama'al qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.